Kemaman merupakan sebuah daerah yang terletak di sebuah negeri iaitu Negeri Terengganu. Daerah ini mempunyai pelbagai bangunan bersejarah dan keunikannya yang tersendiri. Di daerah ini juga terdapat sebuah kampung yang diberi nama sebagai Kampung Tuan. Masyarakat di kampung ini majoritinya terdiri daripada masyarakat Melayu. Menariknya, di kampung ini, mereka mempunyai tinggalan bersejarah yang amat bermakna dan mempunyai sebuah bangunan warisan kebangsaan, iaitu sebuah masjid yang merupakan masjid tertua di Terengganu. Masjid tersebut kini lebih dikenali sebagai Masjid Lama Kampung Tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masjid Lama Kampung Tuan, sebuah masjid yang berusia hampir 200 tahun. Masjid ini dibina oleh Allahyarham Syekh Abdul Rahman bin Syekh Abdul Samad atau lebih dikenali sebagai Tuan Mandak. Bagi mendapatkan sedikit info tentang sejarah masjid ini, kami telah menemu ramah Tuan Said Alwi bagi mendapatkan sedikit penjelasan mengenai masjid ini. Kalau nak ikut asal sejarah dia ni, dia ada 3 beradik. Nama dia Syekh Abdul Samad Palembang. Berasal daripada Yaman, Hadramaut lah keturunan. Datang ke sini singgah di Cukai ataupun di Kemaman ni, satu tempat, dan satu tempat adik dia di Petani, Thailand, dan satu lagi di Aceh, Indonesia. Menurut Tuan Said Alwi, mereka telah membina masjid di sana bertujuan untuk berdakwah. Masjid-masjid tersebut mempunyai ciri-ciri reka bentuk yang hampir sama, yang mana perbezaannya adalah saiz masjid tersebut. Masjid Lama Kampung Tuan ini dibina pada tahun 1830-an, iaitu dibina selepas kematian Tuan Mandak akibat peperangannya di Siam. Tuan Mandak kemudiannya berundur ke Kemaman dan membina sebuah masjid yang kemudiannya diambil alih oleh anaknya Syekh Abdul Samad atau lebih dikenali sebagai Tuan Wu. Masjid yang dipercayai dibina dengan sebatang pokok cengal ini dikatakan telah menjadi pusat perkembangan sufi yang sangat terkenal di alam Melayu pada ketika itu. Walaupun masjid ini dibina oleh seorang yang berasal daripada keturunan Arab, namun ciri-ciri seni bina yang terdapat pada masjid ini masih mempunyai reka bentuk seni bina tempatan dan seni bina hibrid Siam akibat sejarahnya. Pada atap genting 4 lapis yang dibawa daripada Petani ini, terdapat replika buah butong yang diperbuat daripada tembaga. Replika buah butong ini juga dibawa dari Petani berikutan kerja-kerja menyiapkan Masjid Kerisik yang dibina oleh Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1514 itu tidak pernah berjaya. Oleh itu, buah butong tersebut telah dibawa ke Kemaman untuk diletakkan di Masjid Lama Kampung Tuan. Reka bentuk luaran masjid ini bersifat sederhana dan tidak bermegah. Di bahagian kanan masjid ini terdapat ruang serbaguna untuk kegunaan para jemaah menjamah selera atau bersama-sama melakukan aktiviti khidmat masyarakat. Di bahagian belakang masjid pula terdapat ruang anjung yang merupakan ruang tambahan sebelum memasuki masjid dan juga kolah air. Di sebelah kiri masjid ini hanyalah pintu bagi memasuki ruang solat wanita. Jenis dinding yang terdapat di tepi masjid ini adalah dinding papan berledah. Dan di bahagian hadapan masjid pula terdapat sebuah rebung pokok cengal yang merupakan ruang mihrab masjid ini. Reka bentuk luaran masjid ini sangatlah bersifat sederhana. Begitu juga di bahagian dalaman masjid ini. Di bahagian dalaman masjid, terdapat ruang solat seluas lebih kurang 84 meter persegi dan dibahagikan dengan kain bagi memisahkan ruang solat wanita dan juga lelaki. Di hadapan masjid, terdapat ruang mimbar dan mihrab serta rostrum untuk kegunaan ceramah agama. Ruang solat ini diguna pakai untuk solat fardu 5 waktu serta melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan yang lain. Masjid ini dikatakan dibina dengan menggunakan hanya sepohon pokok cengal. Menariknya, masjid ini tidak menggunakan sebarang paku semasa dibina.
dan hanya bergantung dengan sistem tanggam. Antara sambungan tanggam yang digunakan adalah pasak, tanggam sambung lekap dan tanggam lekap T. Struktur pembinaan masjid ini hanyalah menggunakan pemeting sebagai kunci penyambung. Papan lantai masjid ini pula tidak dipaku dan mempunyai papan lantai yang berbeza saiznya. Sistem ini membolehkan papan tersebut dibuka dari dalam. Ukiran yang terdapat pada masjid ini tidak banyak. Ukiran-ukiran tersebut hanya ditemui pada mihrab dan mimbar sahaja. Ukiran tersebut bersifat flora dan berkaligrafi Khufi. Walaupun ayat-ayat tersebut berkaligrafi Khufi, namun tiada seorang pun yang berjaya menterjemahkan makna ukiran tersebut. Ukiran-ukirannya bersifat sederhana dan tidak bermegah. Di masjid ini juga terdapat sebuah telaga air berhadapan pintu utama masjid. Telaga ini mempunyai sejarah dan kisah-kisah tersendiri yang menarik. Telaga ini dikatakan digali oleh Tuan Mandak dan telah wujud sejak pembinaan masjid ini lagi. Dengan menggunakan batu-batu bata sebagai bahan binaan utama telaga tersebut, telaga ini dibina bagi tujuan kegunaan masyarakat setempat pada ketika itu. Kini, telaga itu kekal utuh dan dibersihkan setiap 3 bulan. Air telaga ini sering digunakan pakai untuk mengambil wuduk dan sebagainya. Kini, Masjid Lama Kampung Tuan masih lagi dipenghuni oleh para penduduk tempatan sebagai ruang untuk solat 5 waktu secara berjemaah, ceramah agama, tahlil dan sebagainya. Walaupun masjid ini tidak lagi dijadikan tempat untuk solat Jumaat. Setelah selesai majlis, pihak pengurusan masjid sering menyediakan jamuan makan untuk para jemaah yang hadir. Tahlil dan kuliah agama di masjid ini sering diadakan pada setiap hari Isnin dan juga pada hari Rabu. Kanak-kanak juga turut kelihatan menyertai majlis-majlis keagamaan sejak mereka kecil lagi. Semangat inilah yang harus kita kekalkan dan ditanam dalam diri anak-anak muda sejak kecil lagi. Sebagai tauladan, kita dapati bahawa untuk mengimaratkan sesebuah masjid, ianya bermula dari jati diri sendiri dan bukannya dari perhiasan atau ukiran yang megah. Maka, sesebuah masjid tidak perlulah bermegah untuk menarik perhatian orang ramai. Semangat ini haruslah kita pupuk pada generasi muda masa kini dan disemat ke dalam jiwa supaya masjid ini kekal menjadi warisan kita dulu, kini dan selamanya.